وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Aku reda Allah adalah Tuhanku, Islam adalah cara hidupku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasulku. Para jemaah muslimin yang kecil tak disebut namanya, yang besar tak disebut pangkat dan jawatannya, insya-Allah kesemua kita yang hadir pada malam ini di dalam surah Mukhlisin, sama-sama kita mencari keredaan dan juga kemuliaan daripada Allah, dan semoga Allah memurniakan kepada kita semua yang ada pada malam ini kemuliaan dan keredaan daripadanya, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kita merafakkan rasa syukur setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di kalangan yang ramai sebelum ini kita dipilih di kalangan yang sedikit pada malam ini. Tetapi bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, kita wajib percaya dan yakin bahawa segala apa yang telah ditetapkan yang berlaku kepada kita, sama ada baik ataupun buruk, sama ada suka ataupun kita tidak suka, semuanya itu datangnya daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 78 Allah sebut, "Qul kullun min 'indillah." Katakanlah wahai Muhammad, semua yang berlaku ini baik ataupun buruk datangnya daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai orang yang beriman, orang yang memahami takdir Allah itu dengan pemahaman yang betul. Ahlus sunnah wal jamaah dia berbeza dengan pemahaman-pemahaman yang terpesong, pemahaman yang banyak menyeleweng, di antaranya seperti golongan Jabariyah ataupun Qadariyah. Orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menerima takdir Allah itu sebelum berlakunya takdir perlu kepada satu yang namanya al-kasbu, iaitu usaha ataupun al-ikhtiar ataupun doa. Maka apa yang berlaku pada hari ini, kita kena lapang dada tuan-tuan. Walaupun benda ini menyedihkan, walaupun perkara ini menyebabkan kita gelisah, tetapi percayalah, apa yang berlaku ini telah Allah takdirkan, dan segala ketentuan itu mesti kita susuli dengan usaha kita. Jadi pada hari ini, inilah yang berlaku pada hari ini, kita mesti berlapang dada dan yakin bahawa segala yang Allah tentukan ada hikmahnya. Yang keduanya, kita mestilah merasakan pada kita berada malam-malam akhir Ramadan ni tuan-tuan, kita bimbang. Kita dah masuk pada malam berapa dah Imam? 29 dah. Pension awal 26 Ramadan tuan-tuan. Masih ada lagi berbaki berapa hari? Ada beberapa hari lagi, dan maknanya tidak ada lagi peluang kepada kita, tidak ada lagi pilihan kepada kita, melainkan kita ni kena melipat gandakan amal kita tu. Kita mesti melipat gandakan amal kita, dan inilah masa kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita bimbang. Dalam sebuah hadis bersumberkan daripada sahabat namanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ibn Hibban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menceritakan satu makhluk yang sangat mulia di alam ini tuan-tuan, di kalangan alam malakuti, yakni alam malaikat. Allah angkat satu malaikat namanya Jibril alaihi salam. Di kalangan jumlah malaikat yang cukup ramai, yang seperti mana diceritakan dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, ditunjukkan kepada Nabi kita satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Pada Baitul Ma'mur itu datangnya malaikat-malaikat Allah ini setiap hari masuk ke dalamnya. Sebahagian riwayat kata tawaf, sebahagian kata salat, dengan makna beribadah di dalamnya, sejumlah 70,000 malaikat tuan-tuan. Dan apabila keluarnya malaikat-malaikat ini daripada tempat beribadah mereka, merupakan pertemuan mereka yang terakhir. Sampai bila? Ila yaumil qiyamah, sehingga pada hari kiamat. Nak tunjuk kepada kita betapa banyaknya malaikat Allah Ta'ala ini berbanding dengan manusia. Maka di kalangan malaikat yang cukup banyak, yang tidak disebutkan jumlahnya secara tepat, lalu diangkat satu malaikat namanya Jibril alaihissalam sebagai ketua segala malaikat.
Mulianya Jibril ni tuan-tuan. Dipuji Allah Ta'ala dalam surah An-Najm, dipuji Allah Ta'ala dalam surah Al-Qadr yang kita bacakan, Ar-Ruh yang disebutkan sebagai Syadidul Quwa, yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Itulah Jibril. Apa dia buat? Dia mendoakan 3 doa. Dia mendoakan 3 doa. Dan ketiga-tiga doa ini pula diaminkan oleh satu orang makhluk, satu kejadian yang sempurna, satu orang yang diangkat sebagai kekasih Allah, satu orang yang diangkat sebagai Habibullah, yakni Muhammad ibn Abdullah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa Jibril. Gabungan 2 makhluk yang mulia ini saling mendoa dan mengaminkan 3 perkara yang kita umat Muhammad ini kena ambil tahu dan kita kena jauhkan. Dan saya percaya tuan-tuan pun dah dengar hadis ini, iaitu 3 golongan yang diberikan ancaman. Iaitu yang pertama, binasalah, kebinasaan didoakan oleh Jibril apabila disebut nama Muhammad tetapi dia tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, daripada mula saya bercakap ni tuan-tuan, bila disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah kita turut berselawat ke atas Nabi kita? Apabila disuruh oleh Tuan Bilal kita, Allahumma salli ala Muhammad, bergema surah Al-Mukhlisin, sallallahu sallam alaihi. Namun di kalangan yang ramai-ramai itu, ada yang memilih untuk diam sahaja, ada yang memilih untuk hanya scroll handphone saja, ada yang memilih dan tidak terasa pun Nabi kita disebut. Maka hati-hati, pada hari yang disebutkan hari yang tiada naungan melainkan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, di padang mahsyar yang digambarkan azabnya, matahari hanya sejengkal, manusia dibangkitkan dalam 3 keadaan: bertelanjang dia, belum berkhitan, dan juga dalam keadaan tidak bersepatu, dan digenangi dengan peluh masing-masing. Dalam hadis cerita, ada peluh setakat lutut tuan-tuan, ada peluh setakat pusat ataupun perut, ada peluh setakat dada, dan ada sebahagian mengatakan sampai paras hidung. Apa beza di antara takat-takat ni tuan-tuan? Itulah membezakan di antara amal jahat kita di dunia. Nak tahu jahat mana kita kat dunia? Di padang mahsyar Allah tunjuk, maka di situlah kejahatan kita. Kalau agak tenggelam kita sampai parah ni tuan-tuan, jahat sungguhlah kita atas dunia ni. Maka hati-hati tuan-tuan. Dan di kala waktu dalam keadaan huru-hara di padang mahsyar ini, kita nak cari siapa? Kita nak dapatkan syafaat. Di antara syafaatnya dengan bacaan Al-Quran kita, di antara syafaatnya ialah Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi nak kenal kita ialah dengan selawat kita tuan-tuan. Kalau atas muka dunia ni kita tak pernah berselawat kepada Nabi, bila disebut nama Nabi kita tak terasa dan tak berselawat kata Nabi, macam mana Nabi nak kenal kita? Yang kedua, Jibril alaihissalam mendoakan satu orang yang mana dia mempunyai mak dan ayah dia, tetapi mak dan ayah dia itu tidak menjadi sebab untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Dia ada mak dan ayah dia, tetapi dia tak mau berbakti kepada mak ayah dia. Dalam sebuah hadis menceritakan bagaimana satu orang sahabat jumpa dengan Nabi SAW. Dia request kat Nabi, nak apa? Aku nak berperang, berjihad fi sabilillah ya Rasulullah. Nabi tanya apa pada dia? Nabi kata, hal indakal adakah kau masih mempunyai ibu? Allahu Akbar. Lain yang ditanya, lain pula yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku mempunyai ibu, kata sahabat itu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Berbaktilah kau kepada dia, yakni ibu, sesungguhnya syurga itu di bawah telapak kaki dia. Status hadis ni dhaif tuan-tuan, tetapi hadis ini dinaungi dengan hadis-hadis sahih yang banyak yang menunjukkan bahawa kewajipan kebaktian kepada mak dan ayah kita adalah merupakan satu perkara yang wajib dilakukan oleh seorang anak. Maka kata Jibril, binasalah orang yang ada mak dan ayah, tapi tidak menjadikan dia sebagai lubuk pahala untuk dia ambil menjadi asbab dia masuk ke dalam syurga Allah SWT. Dan yang ketiga yang kita nak bimbang dan kita nak kaitkan pada malam ini, kata Jibril dengan doanya, kebinasaanlah kepada mereka yang berada dalam bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, 26 Ramadan, 27 Ramadan, 28 Ramadan, nanti nak masuk 1 Syawal, rupanya kita beribadah selama 30 hari ni tuan-tuan, Allah tak bagi keampunan kepada kita. Sebab itulah bagaimana Nabi SAW ajar kepada kita satu doa yang masyhur, yang semua orang amalkan, yang tuan imam kita tak pernah miss baca doa ni. Apa dia baca? Yang mana satu hari Sayyidatina Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku dapat Lailatul Qadar, apa aku nak buat? Kata Aisyah. Apa jawab Nabi? Nabi ajar doa ni.
Nabi kata kepada Aisyah, bacalah doa ini, iaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka doa inilah tuan-tuan imam kita baca. Bagaimana Rasulullah mengajar kepada Aisyah, begitulah tuan-tuan imam membaca untuk kita sama-sama aminkan dan kita amalkan. Kerana itu dah antara jalan terakhir di malam-malam akhir Ramadan, tuan-tuan. Perbanyakkan istighfar, perbanyakkan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa ni sangat cantik apabila digabungkan dengan doa yang lain yang diambil daripada hadis, kemudian disusun oleh para ulama untuk kita baca. Sebelum tuan imam kita baca doa tadi, apa tuan imam baca? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta apa tuan-tuan? Minta redha, minta syurga. Kita nak syurga Allah Taala, tuan-tuan. Tapi kalau kita nak masuk syurga Allah Taala, tak boleh dengan amalan kita. Tak boleh dengan amalan kita. Dalam hadis sahih, hadis bersumberkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadukumul jannah bi amalihi. Tidak akan masuk syurga satu orang tu dengan amalan dia. Kita jangan perasan tuan-tuan dengan amalan kita. Laqad kana miqdaruhu alf sanatin. Satu hari dunia sama dengan 1000 tahun akhirat. Bayangkanlah kita ni dipanjangkan umur kita sampai 100 tahun. Kita beramal tanpa miss, dunia kita tinggal, kerja kita tak buat, hanya beribadah kepada Allah 100 tahun solid ibadah kita. Satu waktu Allah jemput kita sampai hari kiamat, kita nak bawa amalan 100 tahun, nak convert dengan 1000 tahun, berapa jam di akhirat, tuan-tuan? Sangat sedikit. Dan ibadah yang sangat sedikit itukah yang nak masuk kita ke dalam syurga? Sudah tentu tidak. Bila disebutkan hadis ini, para sahabat kata, bagaimana dengan kamu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wala ana, dan aku juga tidak. Rasulullah SAW, bila mana Aisyah lihat Rasulullah beribadah sampai bengkak kaki dia, bukankah kamu telah diampunkan dosa yang sebelum dan akan datang? Maka kata Rasulullah, afala akuna abdan syakura, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi kata, wala ana, Allahu akbar, dan tidak aku beribadah sekalipun. Jadi bagaimana dengan ibadahnya kami? Bagaimana dengan solatnya kami? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa bi rahmatin minallah, melainkan dengan rahmat daripada Allah. Rupanya syarat nak masuk syurga bukan dengan amalan, tetapi mestilah dengan rahmat Allah. Betul, ada syurga namanya 8 pintu, sepakat para ulama, ada 8 pintu syurga. Antaranya kita sebut babur rayyan, orang yang berpuasa ini laluan dia, orang yang banyak sedekah ini laluannya, orang yang banyak solat ini laluannya. Ada orang dia tak larat solat, tuan-tuan, kaki tak kuat, lalu dia memilih banyakkan bersedekah, Allah pilih dia untuk masuk syurga pintu sedekah. Ada orang dia, tuan-tuan, harta tak banyak, dia tak boleh nak bersedekah sangat, tapi dia kuat solat, Allah pilih dia masuk pintu solat. Dan begitulah orang yang berpuasa dan sebaliknya. Tetapi nak masuk dengan amalan itu mesti dengan rahmat Allah. Sebab tu kalau kita perasan orang-orang yang meninggal ni, bila kita lihat dia, kita akan doakan kepada dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita baca doa apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Baik ke dia di atas dunia ni, jahat ke dia atas dunia ni, kita tetap mendoakan doa yang sama. Wahai Allah, ampunkan dia, wahai Allah, rahmatilah dia. Sebab nak masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tanyalah para jemaah surah Mukhlisin malam, tuan-tuan ada cita-cita tak nak masuk syurga? Kalau tuan-tuan ada cita-cita nak masuk syurga, cuba tuan-tuan angkat tangan. Ni syurga, tuan-tuan. Tuan-tuan ni alam malaikat ke apa ni? Malaikat sami'na wa ata'na, dia tak ada masalah. Ni kalau tak angkat tangan, parah, tuan-tuan. Siapa nak masuk syurga, namanya syurga Firdaus, nak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan angkat tangan. Angkat tangan. Allahu akbar. Memang barakah, tuan-tuan. Sekarang saya tanya, di kalangan yang ramai-ramai ni, siapa yang merasakan dirinya ini tidak ada dosa langsung? Tuan-tuan angkat tangan. I rasa I dah 50 tahun hidup ni, I rasa dosa tak ada lah. Come on, ada tak orang macam tu? Mana mungkin, tuan-tuan? Mungkin kita ringankan lah. Di kalangan ramai-ramai ni mungkin kita rasa tak banyak dosa kita, adalah sikit. I dah hidup 60 tahun ni, dosa I sikit lah. Aku tengok kawan dia teruk lagi daripada aku, kata aku ni sikit-sikit lah dosa aku ada. Ada tak macam tu? Tak ada, tuan-tuan. Tapi kalau saya tanya tuan-tuan semua, siapa yang rasa dirinya ini bergelumang dengan dosa, banyak dosa dia, tuan-tuan angkat tangan.
Daripada akid balik, kita buat dosa dengan mak ayah kita, sampai kita dah kerja, buat dosa dengan ketua kita, buat dosa dengan anak buah kita, buat dosa dengan adik-beradik kita. Siapa rasa dia banyak dosa sampai takkan dia angkat tangan? Rasa banyak dosa dia, tuan-tuan. Maknanya apa? Analoginya mudah, tuan-tuan. Modalnya kecil, nak untungnya besar. Modalnya RM1, Tuan Haji, sembang deras orang panggil ni. Modal RM1, nak untung je 100 juta sebulan. Boleh tak, tuan-tuan? Tadi bila saya tanya ramai nak masuk syurga, nak duduk dengan Nabi SAW, tapi bila kata siapa yang banyak dosa, dia angkat tangan. Mana mungkin orang yang banyak dosa ni boleh duduk dengan Nabi dalam syurga? Tak mungkin, tuan-tuan. Lalu apa jawapannya? Allah rakamkan dalam surah At-Tahrim. Allah kata dalam ayat yang ke-8, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu jawapan. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kau kepada Tuhan kamu dengan sebenar-benar taubat. Namanya taubatan nasuha. Perbanyakkan istighfar di malam akhir Ramadan ini. Nabi SAW satu hari minta ampun dengan Allah 100 kali. Sebahagian riwayat kata 70 kali. Sedangkan Nabi ni Al-Maksum SAW, kita tak beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu benda yang sangat bahaya, tuan-tuan. Ya? Kita bimbang kita dimasuk dalam golongan yang disebutkan sebagai kebinasaan kepada mereka yang berada dalam Ramadan tetapi tidak mendapat pengampunan daripada Allah. Akhirnya, yang menjadi dalil kepada doa minta ampun kepada Allah ini disebut dalam sebuah hadis. Hadis bersumberkan daripada sahabat namanya Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Tuan-tuan biasa dengar hadis mungkin. Satu hari datang seorang lelaki jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal. Wahai Rasulullah, apakah doa yang paling utama ya Rasulullah? Apa doa nak baca yang paling utama ni? Jawab Rasulullah, qala sal rabbaka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Minta pada Tuhan kamu keampunan dan keselamatan dunia dan akhirat. Lelaki ni tanya apa? Ya Rasulullah, apakah amalan atau apakah doa yang paling afdal? Kata Rasulullah, minta ampun dengan Tuhan, minta al-afiyah fid dunya wal akhirah. Selesai? Belum. Summa atah fi yaumis tsani. Datang lelaki yang sama pada hari yang kedua. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayyud du'ai afdal. Apakah doa yang paling utama? Qala, jawab Rasulullah, sal rabbaka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Minta dengan Tuhan kamu keampunan dan keselamatan dunia dan akhirat. Selesai? Belum selesai. Summa ata fi yaumis tsani. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Datang dia hari ketiga. Saya agak-agak lah kan. Contohlah Tuan Haji Atan gitu kan, dah bagi pengumuman, kita sembahyang 50 orang PKP ni, selesai. Datang pula hari kedua kawan yang sama yang dah dengar tu, tanya lagi Haji, Haji, sembahyang berapa orang PKP ni? Mungkin dia jawab, tapi dia punya intonasi dia naik sikit, 50. Betul ni, mula-mula lembut. Summa ata fi yaumis salis. Datang pada hari ketiga. Apa dia tanya? Dia tetap tanya soalan yang sama. Ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal. Apakah doa yang paling utama? Nabi tak jawab macam kita, tuan-tuan. Kita mungkin sekali dua tanya dah rasa baran, tuan-tuan. Nabi 3 kali tanya, Nabi jawab dengan jawapan yang sama. Kamu mintalah pada Tuhan kamu keampunan dan keselamatan dunia dan akhirat. Sekiranya kamu telah mendapatkannya, faqad aflahta, maka kamu telah berjaya, kata Rasulullah SAW. Maka hadis ini menjadi dalil kepada kita supaya kita ini sentiasa doa yang paling utama, minta ampun kepada Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah Ta'ala, istighfar banyak-banyak, bertaubat banyak-banyak, dirikan malam, lakukan solat sunat taubat, merintih kepada Allah atas apa yang telah kita lakukan sepanjang hidup kita, dan mudah-mudahan terkeluar kita semua daripada doa kebinasan oleh Jibril yang kemudiannya diaminkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini dapat kita habiskan Ramadan kita yang berbaki dengan penuh
imanan wa ihtisaban. Minta ampun dengan Allah. Saya mohon maaf batinnya banyak kekurangan. Hamba Allah kat depan ni tak ada apa tuan-tuan, hanya tulang dan juga daging sahaja, tetapi saya sekadar menakalkan kata-kata ulama untuk saya praktiskan dan tuan-tuan amalkan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.